jana pendapatan kedua dengan emas. InsyaAllah saya cuba kongsi yang terbaik lah. Sebelum tu saya tanya suara jelas Okey insyaAllah. Jelas. Okay. Kalau ada soalan direct boleh tanya terus. Sebab apa? Sekarang saya ingat saya cakap seorang-seorang. Kita santai je. Teacher record ke teacher? Oh teacher. Recording tu ada tulis. Recording ya? Yes, record. Jangan keluar sebab record. Okey, kita bermula dengan soalan pertama. Siapa yang buat duit dengan emas? Kalau kita tengok, emas ni satu benda je. Satu bahan mineral yang dikurniakan oleh Allah, dikurniakan Allah kepada penduduk bumi. Emas ni tak boleh dicipta. Tak boleh dicipta. Emas ni, sebenarnya saya ada buat bacaan. Emas ni boleh dicipta. Tapi dia memerlukan nuklear dan satu yang dia akan melibatkan kos yang sangat-sangat besar. Jadinya tak berbaloi untuk cipta emas. Macam tu. Jadinya kita anggaplah bahawa emas tu tak boleh dicipta lah. Siapa yang boleh buat duit dengan emas? Okey, kita tengok sebenarnya ada, yang ni saya fikir-fikirkan saya dapat 16 lah. Sebenarnya ada banyak lagi yang tak terfikir. Kita tengok yang pertama, iaitu pelombong emas. Pelombong emas. Kalau bahasa Inggerisnya gold mines lah. Lombong emas. Dah pastilah emas ni adalah bahan mineral yang mana kita kena gali. Tak ada tiba-tiba hujan emas. Biasa orang cakap perumpamaan hujan emas lah. Tapi secara betul-betulnya bukannya turun dari langit. Kena gali, kena lombong. Jadi antara cabang untuk buat duit dengan emas adalah melombong emas. Kalau kita mempunyai keupayaan, duit, tenaga, kita ada link, ada bahan jentera ataupun sebagainya, kita boleh melombong emas. Tak ramai orang yang pernah tengok lombong emas. Macam saya pernah pergilah sekali lombong emas. Sebelum ni saya belajar saya belajar di Kuala Lipis. Yang mana Kuala Lipis ni sangat terkenal dengan lombong emasnya di Penjom Gold Mines. Kalau kita telusuri di sejarahnya, 95% emas di Malaysia bukan berasal, dia terhasil digali di Penjom ni lah. Dia antara yang terbesar. Kalau kita tengok, ini adalah contoh lombong emas yang mana memerlukan jentera yang sangat banyak. Dikenal pasti sebagai ni kawasan emas lah. Kita tengok di Malaysia ada gold belt. Gold belt ni kita panggil jalur emas. Dan untuk pengetahuan semua juga, Semenanjung Malaysia ni kalau kita tengok sejarah juga dikenali sebagai the golden triangle. Chersonis. Chersonis macam itulah nama dia. Sebab apa? Bila orang dulu-dulu dia buat kajian, di Semenanjung ni sangat banyak emas. Jadi dia gelarkan macam itulah, the golden Chersonis. Kalau tak ada saya sebut macam itulah. Kalau kita tengok jalur-jalur emas ni ada di kebanyakannya negeri pantai timur lah. Sebab tu kalau kita tengok Penjom ni di Pahang. Di Pahang. Jadinya yang ni dalam cerita Mak Kilau Afiq. Mak Kilau di Jerantut. Kan? Yang lombong emas tu kan? Ni Kuala Lipis. Okey. Tempat lain. Jadinya saya pun bukannya masuk dalam lombong ni, saya pergi kat pagarnya. Memang security-nya sangat kebal lah. Dia sangat check lah untuk orang yang masuk tu. Jadi kalau kita ada kekuatan wang ataupun ada boleh mohon kerja di sana, tapi memerlukan tenaga lah, dia memerlukan tenaga. Bolehlah memohon kerja. Ni adalah salah satu cabang untuk buat duit dengan emas. Sesuai dengan kita cerita hari ni. Itu salah satu cabang untuk membuat duit dengan emas. Tapi dia memerlukan jentera, dia memerlukan tenaga dan akses untuk pergi ke tempat-tempat yang berkaitan. Nak cerita pasal lombong emas, itulah dia. Di Semenanjung di Malaysia sekurang-kurangnya ada 14 lombong emas yang aktif. Itu setakat pengetahuan saya lah.
Okey, baik. Kita tengok pula siapa yang buat duit dengan emas. Yang kedua, pendulang emas. Pendulang emas ni hampir sama juga dengan pelumbung emas. Tapi pelumbung emas ni dia melibatkan satu organisasi yang besar. Pendulang emas ni individu. Individu. Okey, pendulang emas. Pendulang emas ni kalau kita tengok ada orang, sesetengah orang dia masuk dalam surat khabar. Menemui emas di belakang rumah, di sungai yang berhampiran. Sebenarnya aktiviti mendulang emas ni setiap orang boleh. Kalau dia jumpa satu kawasan yang ada emas, dia boleh mendulang. Biasa orang akan guna kuali lah. Sebenarnya tak sesuai guna kuali. Dia ada satu dulang khas yang mana dulang tu dia macam bertangga, bentuk dia bertangga. Dia bentuk dulang tu dia bertangga. Jadi aktiviti mendulang ni saya pun tak pernah mendulang emas. Tapi dari pengetahuan saya, emas ni dia berat dia 25 kali ganda daripada pasir. Jadi bila kita ayak, orang panggil ayak tu, emas tu akan tertinggal di bawah. Jadi pasir-pasir tu dia akan dibawa oleh air dan meninggalkan emas-emas yang ada lah. Jadi sebab tu dia sebenarnya yang sesuai adalah talam dulang yang bertangga tu. Tapi kalau tak ada, guna kuali pun boleh. Dan itulah hasilnya, dapatlah sebuk-sebuk emas yang dikumpul. Tapi kalau nak kata rezeki, kita akan dapat emas yang besar, ketulan yang besar. Orang putih panggil gold nugget. Gold nugget. Yang macam yang gambar yang belah kanan kan, tu kita panggil gold nugget lah. Kalau benda tu tak dapat dipegang dengan jari, kita panggil sebuk emas lah. Yang mana ajaibnya emas, walaupun serbuk orang kutip, orang simpan, orang kumpul, dan orang satukan semula menjadi emas yang besar lah. Ni kalau kita cerita pasal dulang emas lah. Yang mana dia boleh mendatangkan duit, boleh buat secara part time, tapi dia memerlukan kemahiran, dia memerlukan tenaga dan memerlukan ilmu lah. Kalau kita tak reti mendulang dengan betul, kita ayak-ayak sampai 1000 kali pun emas tu tak akan terkumpul pada tempatnya. Okey, kita teruskan pada yang ketiga. Peraih emas. Peraih emas ni sebenarnya kalau orang fikir orang yang memborong emas dalam jumlah yang banyak lah. Memborong emas dalam jumlah yang banyak, kemudian dia niagakan semula. Peraih emas. Kalau kita cerita dalam barangan lain, dia meniagakan barang, bila dia beli secara borong, dia dapat harga yang lebih rendah dan dia jual kembali dengan harga yang lebih tinggi sikit. Jadi ini adalah satu cabang untuk buat duit dengan emas. Cuma untuk menjadi peraih emas ni dia memerlukan modal yang sangat besar lah untuk dia memborong emas-emas orang lain. Kalau kita tengok, kalau siapa yang biasa dalam bidang emas, macam saya 8 tahun, saya nampak ada orang macam-macam gaya. Ada yang dia beli banyak, lepas tu dijual. Ada yang beli kecil-kecil, ada yang jenis beli design card, ada yang jenis beli limited edition. Jadi itu adalah antara orang-orang yang jadi bolehlah kita kata macam pemborong emas, tapi dia memerlukan modal yang besar. Dia boleh buat secara part time dan boleh buat duit dengan emas. Yang seterusnya, pemenang emas. Yang ni dia taklah buat duit dengan emas. Dia buat duit lah. Kita ambil contoh orang-orang yang menang emas. Kita ambil contoh yang paling terkenal, Ronaldo dan Messi lah. Kita tengok Ronaldo ni dia pegang golden boot kan. Ada artikel yang tersebar bahawa Ronaldo ni dia menjual golden boot dia untuk sumbangan kepada rakyat Palestin kalau saya tak silap. Tapi bila saya baca balik, dia macam khabar angin sahajalah. Dan adakah golden boot itu dia dapat secara percuma lah, dia boleh buat duit dengan golden boot tu. Sebab apa? Kalau dia jual, dia boleh dapat duit lah. Saya ada buat bacaan, golden boot ni bukannya sepenuhnya emas lah. Sama juga dengan Ballon d'Or ni. Macam yang kanan ni medal Olimpik emas. Semua tiga-tiga ni adalah orang panggil ganjaran untuk si pemenang.
yang mana diorang tak keluarkan duit tapi diorang dapat secara percuma, dan diorang kalau diorang jual benda tu berharga. Dia tak sepenuhnya emas tapi ada bahagian dalamnya adalah emas. Macam bola ni, Ballon d'Or ni, yang saya tahu dia bukannya emas di dalam tapi dia adalah gold plated. Di luar ni adalah emas. Macam medal Olimpik ni dia ada setidaknya berapa peratus ataupun 6 gram daripadanya adalah emas. Sama juga dengan Golden Boot ni. Kita berbalik kepada cerita yang Ronaldo jualkan Golden Boot ni. Dia boleh buat duit dengan emas yang dia ada. Dia jual emas yang dia dapat secara percuma hasil dia punya kejayaan. Itu antara cabang, tapi kena jadi juara lah. Kalau medal ni contohnya kita susah lah nak dapat Golden Boot ataupun Ballon d'Or ni, tapi kita boleh mendapatkan pingat emas Olimpik contohnya. Benda tu adalah tak mustahil lah, sebab dia adalah dihasilkan dari peranti-peranti lama. Contoh macam handphone kita ni ada chip adalah hasil daripada emas. Dan dihasilkan, dikumpul-kumpul chip-chip kecil tu dan dijadikan medal. Kata benda-benda yang biasa orang menang ni dapat emas tu adalah sebahagian daripadanya adalah emas yang pure lah. Boleh buat duit tu. Cuma dia memerlukan kejayaan dalam sesuatu bidang. Yang seterusnya pengumpul emas. Pengumpul emas ni bahasa orang putihnya collector lah. Cumanya di Malaysia saya nak kata collector tu bolehlah collector. Saya pernah jumpa seorang sahabat saya sekolah lain. Dia betul-betul collector. Bagi saya dia ialah pure collector. Sebab apa? Dia bukannya kumpul design card. Dia collect emas tu sendiri. Dia collect, dia kumpul emas dari negara lain, dari kerajaan zaman dahulu di negara lain. Itu yang dikumpul. Kalau di Malaysia ni kebanyakannya collector di Malaysia ni dia banyak kumpul design. Dia kumpul design daripada syarikat-syarikat lain. Jadi sama jugalah. Sebenarnya collector ni sesetengah tu memang dia jadikan emas yang dikumpul tu sebagai hobi. Tapi kalau ada orang tu dikumpul, dia tidak ralat untuk jualkan emas yang dikumpul tu. Dengan syarat kena dengan harga lah. Jadi bila orang yang mengumpul emas ni, dia boleh buat duit dengan emas-emas yang dikumpul tu. Macam Cat Indigo dia ada keluarkan design-design 1 gram ataupun 0.5 gram yang bulan-bulan tu. Special edition Bila lengkap satu edisi tu dah tak ada keluaran lain, dan apabila lengkap 12 bulan tu dia jadi rare item. Tu adalah koleksi-koleksi yang mana boleh mendatangkan duit lah. Orang boleh buat duit dengan benda tu. Boleh buat duit dengan emas. Cumanya dia kena konsisten membeli dan mencari di mana orang menjual emas yang rare-rare ni semua. Itu adalah cabang untuk membuat duit dengan emas-emas koleksi. Yang seterusnya penyimpan emas. Bila kita sebut penyimpan emas ni bukannya penyimpan emas macam kita ni, tapi adalah orang yang menyediakan khidmat menyimpan emas. Orang yang ada kewangan ataupun dia ada security yang bagus, biasanya melibatkan kewangan lah, dia menyimpan emas orang lain. Kita pun kalau kita ada duit, kita boleh buka satu safe building. Kita tak panggil safe box tu untuk individu je. Kita buka safe building yang mana boleh menyimpan emas orang lain. Kita tak simpan emas sendiri, tapi kita simpan emas orang lain. Itu mendatangkan hasil pendapatan dengan emas jugalah, yang mana tak semestinya di safe ni orang simpan emas, tapi kita menyimpan benda-benda berharga. Bila sebut benda-benda berharga tu biasanya emas lah. Sebab tu kalau kita tengok jutawan-jutawan dia tak simpan barangan-barangan lain banyak sangat, dia simpan gold bar. Jadinya kalau ada kekuatan kewangan, semua cukup, kita boleh buka satu vault. Vault ni
tempat simpanan emas ataupun safe lah kita panggil. Jadi satu cara untuk kita menjana kewangan dengan emas, inilah dia, kita buka lah satu vault, tapi tak semua orang mampulah. Ni cerita-cerita jutawan. Yang seterusnya ialah penyedia pajak emas. Penyedia pajak emas ni ialah kita selalu tengok ada arhanu, ada orang panggil pajak emas. Tapi saya agak terkilan sikit lah, ramai orang Islam dia masih lagi pergi ke pajak gadai. Sebenarnya pajak gadai tu orang Islam tak boleh pergi. Betul. Sebab dia tidak menepati syariah. Kita orang Islam dah sediakan arhanu yang mana kita boleh dapatkan khidmat yang serupa. Khidmat yang serupa iaitu pinjaman wang bercagarkan emas. Di arhanu. Kalau nak sebut senarai arhanu ni ada banyak. Ni sini saya ada senaraikan beberapa arhanu. Contohnya yang terkenal Yapim, Arhanu Pos, Arhanu Tekun, Agrobank. Dan saya ada dapati setiap bank pun ada arhanu. Ada arhanu bank Islam, bank muamalat. Jadi benda tu mudah untuk orang Islam pergi pajak di sana. Kalau kita ada kekuatan kewangan, kita boleh sediakan khidmat pajak emas ni kepada orang lain. Tak semestinya kita buka syarikat. Tapi kalau kita tahu syariahnya, kita boleh aplikasi pada diri sendirilah. Contoh kita ada duit yang lebih sikit. Contoh ada kenalan ataupun saudara mara kita susah sikit tapi dia ada emas. Kita boleh buat konsep yang sama dengan arhanu. Dia dicagarkan emas dia pada kita bagi pinjaman. Tapi kita kena tahulah dari segi sudut syariahnya macam mana baru kita boleh aplikasi kepada diri kita. Tapi kalau kita ada kekuatan kewangan, kita boleh buka terus satu syarikat arhanu. Ni satu cabang untuk buat duit lah berkaitan dengan emas. Cuma itulah saya nak fokus bila saya cerita pasal arhanu ni. Kadang-kadang saya pelik juga. Orang tu dah lama dalam industri emas, masih lagi pergi ke pajak gadai. Benda tu tak patut berlaku lah. Jadi inilah tanggungjawab kita yang berada dalam dunia emas. Ni kita kena sedarkan kepada orang ramai. Bukan setakat sedarkan macam mana nak simpan emas, apa yang kita boleh buat dengan emas. Tapi kita kena sedarkan yang lebih penting, iaitu aspek syariah itu sendiri. Macam mana nak menepati syariah dalam jual beli emas. Macam mana nak pajak dengan cara yang patuh syariah, itu yang sepatutnya. Jadi ni cabang yang boleh kita gunakan untuk mendapatkan pendapatan bersama emas. Pembekal emas, orang panggil supplier lah. Saya ada beberapa kenalan yang membekalkan emas kepada kedai-kedai emas. Macam mana cara dia buat tu? Saya tahu sikit-sikit je lah, yang mana dia mungkin dia ada kenal orang yang melombok emas ataupun dia sendiri melombok emas di belakang rumah, saya pun tak pasti. Tapi dia membekalkan emas kepada orang lain. Ada juga cara orang lain membekalkan emas ni, dia membeli emas daripada orang lain, dia kumpul-kumpul, dia bakar, dia satukan jadi gold nugget dan dia bekalkan emas tu kepada kedai-kedai emas. Ni takkanlah kita dapat harga contoh 200 per gram, kita nak jual balik sebagai pembekal, kita jual 200 per gram, takkan macam tu. Jadi orang yang membekalkan emas ni dia pandai main harga lah. Takkan dia nak dapatkan sesuatu dengan harga yang rendah, dia jual harga rendah juga. Dia nak jual mesti adalah harga yang tinggi. Jadi orang yang membekalkan emas ni dia pandai, dia kena pandai cari kaki lah. Kena pandai cari kaki, dia kena pandai tengok harga, dia kena pandai tengok harga pasaran macam mana, di mana dia boleh dapatkan stok emas, apa yang dia perlu buat bila dah dapat stok. Jadi kalau kita ada keupayaan untuk membekalkan emas, boleh jadikan boleh jadi pembekal lah, boleh jadi pembekal untuk mendapatkan pendapatan dengan emas. Yang ke-9, pemajak emas. Kalau kita ada emas, kita boleh buat duit dengan pajak emas. Tapi yang ni kena berjaga-jaga sikit sebab ada satu ilmu yang turun dari yang secara tradisinya lah diajarkan. Semenjak saya 2016 saya jadi dealer emas, ada orang yang mengajarkan bahawa kalau kita ada emas,
contoh 100 gram, kita pergi pajak. Kita pergi pajak, duit yang kita dapat dengan pajakan tu, kita beli emas. Bila kita dah beli emas yang kita dah beli baru tu, kita pajak lagi. Dapat duit lagi. Jadi bila kita dapat duit lagi, kita beli emas lagi sampai sekecil-kecil daripada 100 gram sampai kecil-kecil. Jadinya duit banyak, emas pun banyak. Dari ajarannya macam tu. Sebenarnya betul ke ajaran macam tu boleh menggandakan duit seorang pemilik emas? Betul ke? Soalan kan? Adakah itu ajaran yang baik ataupun memang benda tu berkesan sebenarnya? Sebenarnya dari segi analisis peribadi saya, benda tu ada asas yang kuat. Boleh menggandakan duit, tapi risiko dia sangat tinggilah. Terutama apabila ekonomi yang tak stabil. Dan kalau kita tak buat kira-kira dengan betul, kita akan terjerat dengan kewangan, dengan hutang upah simpan yang sangat tinggi. Sebab apa? Apabila kita pajak, contoh kita ada 100 gram, lagi besar emas yang kita masukkan ke arah nu, lagi besar dia punya upah simpan. Jadinya kalau ikut ajaran tadi tu, kita pajak duit tu, kita beli emas baru, kita pajak lagi banyak-banyak kali kan. Jadi kalau ikutkan banyak upah simpan yang dia kena bayar. Dan tempoh kalau tak dapat kita tebus dalam masa yang tertentu, emas tu akan tergadai. Jadi di mana untungnya? Sebenarnya benda tu boleh diaplikasi, tapi dia memerlukan kiraan dan perancangan yang sangat teliti. Dia kena rancang dari awal. Contoh dia tak boleh nak cakap secara teliti, tapi boleh buat kira-kira sendiri. Andai kata kita nak juga try, kita boleh try. Tengok harga masuk pajak berapa bayaran upah simpan, tapi andai kata emas naik sekian-sekian harga baru dapat untung, ataupun emas turun-turun macam mana baru boleh kita buat untung dengan pajakan tu. Tapi benda tu tak di-recommended lah, tak di-recommend. Sebab apa? Sebab dia biasanya orang yang buat macam tu terjerat. Kalau tengok awal-awal kemunculan simpanan emas ni, ramai yang buat scam macam ni dan buat ajaran macam ni, ramai yang tersontot di pintu syurga lah. Tapi adalah beberapa yang berjaya tu, mungkin dia buat kiraan teliti lah. Tak nafi memang ada orang yang berjaya, tapi sangat sikit jumlahnya. Cikgu Afiq, ada soalan daripada Izan Ibrahim, dia tanya, macam quantum meter tu kira pembekal emas ke? Sebab ada supply ke bank-bank. Okey, macam quantum metal ni kena tengok dia punya apa orang panggil, dia punya syarikat punya, orang panggil apa? Dia punya ni lah. Portfolio lah. Kita sebagai rakyat ni, rakyat orang awam ni tak diberi benda tu. Jadi kita kena tengok betul tak dibekalkan. Tapi setakat bacaan saya betul lah dia ada bekalkan. Cuma ada beberapa perkara yang dia tawarkan kepada orang awam tu. Cerita dia membekalkan emas tu mungkinlah betul, tapi cerita yang lain-lain. Dia lain. Cerita dia bekalkan tu lain. Dia punya bisnes yang dia tawarkan pada orang lain tu lain pula. Jadi kita membekal emas tu saya rasa sah lah. Saya rasa sah. Dari segi bacaan saya lah. Cuma kalau nak tahu lanjut tu saya tak tahu lebih-lebih lah. Okey InsyaAllah. Okay. Okey, yang ke-10, pereka bentuk emas. Kalau kita ada bakat dalam designing, kita boleh dapatkan duit dalam mereka bentuk emas lah. Kita ambil contoh, andai kata di Malaysia tak ada lagi macam ni, orang yang design emas ni. Kita tengok di tanah Arab, sudah pasti orang macam emas sangat mewah di sana. Emas sangat mewah di sana. Dia dijadikan pakaian, dijadikan perisai, malah ada yang orang buat kereta pun dari emas. Jadi benda tu memerlukan design. Dia adalah satu kejayaan yang mana mendesain emas. Macam di Malaysia pun bukan design kad tu. Design pada emas tu kita tengok ada logo kan. Jadi kalau kita ada bakat ataupun kita pandai dari segi design, jadi benda tu boleh mendatangkan pendapatan untuk kita lah berkaitan dengan emas. Di Malaysia tak ada ni macam ni. Biasa yang paling meriah pun
besar-besar macam tu je. Tak ada lagi saya nampak. Tapi Ataupun Cik design Gafi macam kalau apa dekat Malaysia ni ada yang buat barang kemas tu kan, upah simpan kan? Kos upah design tu kira ya juga barang kemas tu kan? yang tu dia bukannya yang macam ni. Yang ni dia memerlukan, sebab tak semua, kalau tengok pada design-design ni semua tak semua memerlukan kemahiran tangan tau. Ada yang menggunakan mesin. Jadi benda-benda mesin ni dia kena main komputer lah, design pada komputer. Kalau yang tu dia masuk lagi macam kita cetak gold bar lah, dia kan tak pakai tangan, nak ukir-ukir. Jadinya dia macam tu lah. Dia satu set yang besar. Kalau nak guna tangan punya skill, dia macam makan masa sangat yang lama lah. Yang ke-11 adalah penukang emas. Ni yang teacher tanya tadi, penukang emas. Oh, lain. Okay. Macam penukang emas ni, biasanya dia ambil order satu je. Itu pun tak besar. Macam rantai. Bukannya dia ambil order satu je. Maknanya dia boleh buat dah satu je dalam satu-satu masa. Penukang emas ni, saya biasa tengok di Instagram. Macam mana dia punya proses dari awal sampai habis terjadinya cincin. Siapa yang ada kenalan-kenalan kedai emas tu, dia boleh pergi dekat dia punya tukang. Tengok macam mana proses dia dari awal. Sebenarnya proses menukar emas ni sangat rumit lah. Jadi bagi saya, kos upah tukang kalau kita pergi kedai emas, barang kemas, kan ada kos upah tukang kan. Siapa yang pernah tengok orang yang buat design emas tu, menukang emas ni dari awal sampai habis, dia rasa macam tak sanggup nak minta kurang harga upah tukang tu sebenarnya. Dia sangat rumit, dia kena pakai kantar, kadang-kadang benda yang halus tu, dia memerlukan kemahiran yang sangat tinggi sebenarnya. Bahan-bahan yang digunakan pun banyak kita tengok. Bermula daripada satu yang besar, dia kena jadikan satu yang nipis, dia kena buat bentuk dengan bentuk. Yang tu yang saya tengok lah. Saya pun tak ada lagi tengok di depan mata. Tapi itulah dia. Proses dari awal hingga akhir. Okey, upah tukang, cerita pasal tukang lah. Tukang emas. Orang putih panggil goldsmith. Sekejap Okey, kita teruskan insya-Allah. Nombor 12. Pembeli emas. Kalau kita tengok ada di kalangan kita ni ada yang beli emas. Beli emas. Tapi bukannya beli emas untuk dia sendiri ni, dia beli emas. Dia macam mana dia buat keuntungan dengan emas yang dibeli tu? Ada orang dia beli emas, contoh dia kata membeli dengan harga yang tinggi. Macam mana dia buat duit dengan membeli emas tu sebenarnya? Dia kena tahu harga pasaran, dia kena ada ilmu. Membeli emas dengan harga yang betul lah harga yang tinggi, tapi tak kala dia rugi untuk diri sendiri. Dan dia kena tahu di mana tempat untuk dia jual. Biasanya pembeli emas ni dia adalah supplier. Biasanya pembeli emas ni. Dia beli emas dan dia tahu di mana tempat untuk dia sampaikan emas tu kepada pihak lain dan benda tu menguntungkan dia. Yang seterusnya ialah pembeli surat pajak emas. Yang ni ilmu baru juga untuk saya. Saya baru menuntut ilmu dengan orangnya. Pembeli surat pajak emas. Dia sebenarnya adalah satu perkara yang mulia lah. Sebab apa? Orang yang membeli surat pajak emas ni biasa dia membeli surat pajak emas daripada orang yang dah tak mampu nak tebus emas dia. Macam saya cakap tadi, kalau kita dah rahnukan emas kita kena tebus emas tu dalam masa 6 bulan biasanya. Ataupun ada tempat ditawarkan 12 bulan. Jadi biasanya pembeli surat pajak emas ni macam mana dia buat duit dengan emas yang telah dipajak tu. Ada caranya yang saya tahu serba sedikit. Dia kena buat kira-kira lah. Dia kena buat kira-kira. Sesetengah surat pajak tu dah tak mampu
Andai kata dia beli pun masih tak dapat keuntungan juga. Jadi rupa-rupanya surat pajak emas ni bukan semua mendatangkan keuntungan kalau dia beli. Kena buat kira-kira. Jadi dia memerlukan ilmu lah. Kalau katalah nak jadi orang yang membeli surat pajak ni, dia memerlukan ilmu dan boleh mendatangkan keuntungan juga kalau kita ada ilmu. Saya tak reti tapi saya ada tanyalah macam mana nak buat duit kalau beli surat pajak. Boleh untung ke? Adakah keuntungan diperoleh dari emas yang dah ditebus ataupun lebihan duit setelah tebus? Benda tu saya tanya. Tapi benda tu memang boleh buat duit kalau kita ada ilmu dan kena caranya kira-kiranya adalah tepatlah. Yang seterusnya ialah Allah, dah kedua pula. Okey. Penentusah ketulinan emas. Yang ni adalah satu kejaya lah. Yang mana bahasa Inggeris panggil as-saya. Kalau kita ada kelayakan, kita ada sijil, kita ada ilmu, kita ada kemahiran, ada autoritinya. Jadi kita boleh menjadi penentusah ketulinan emas. Macam contoh KAB Gold melantik as-saya KL as-saya untuk menentukan ketulinan emas KAB Gold adalah pasti 999. Jadi itu cara seorang as-saya untuk mendapatkan duit dengan emas. Yang pasti kena ada ni lah ilmu, kemahiran, semua sijil. Jadi kita pun boleh, tapi kena apply lah semua-semua tu sehingga kita menjadi penentusah yang berautoriti. Yang ke-15 saya teruskan iaitu tak lain mestilah penjual emas. Penjual emas ni adalah orang yang betul-betul membuat duit dengan emas. Kalau kita tengok daerah negara yang memang meriah dengan emas. Kalau jalan je penuh dengan emas. Tak lain Dubai lah, Arab Saudi. Jadi orang yang berniaga emas ni dia memang buat duit dengan emas. Kalau tak tekan dia berniaga, mana-mana perniagaan pun memang membuat duit. Apatah lagi membuat duit dengan emas. Sebab apa? Emas ni adalah satu, orang panggil benda yang evergreen. Tak ditelan zaman, dia tak ada, emas ni dia tak ada expired. Jadi benda tu setiap zaman emas tu dia menjadi satu jual beli yang sentiasa menguntungkan. Saya pernah dapat satu soalan, kenapa kedai emas tu tutup? Tak laku ke? Bankrupt ke? Sebenarnya bila saya buat analisis, orang yang berniaga emas tak pernah bankrupt. Orang yang berniaga emas tak pernah bankrupt. Tetapi kenapa kedai dia tutup? Dia ada beberapa perkara lah menyebabkan kedai itu tutup. Contoh macam pandemik, tak ada orang keluar langsung, dia tetap membayar kos untuk bangunan, pekerja. Jadi benda-benda yang lain tu, sampingan-sampingan tu yang membuatkan dia tutup kedai dia. Tapi dia tak rugi, cuma dia macam dia terpaksa keluarkan duit pada benda-benda lain. Jadi emas tu sentiasa ada. Mungkin dia tak larat dan nak bayar benda-benda yang sampingan-sampingan, jadi dia tutup. Tapi dia tidak bankrupt lah. Tuan Syuhairazi ada soalan? Oh, resin Ada apa soalan tu? Tak ada continue, silap tekan. Okay, jadi macam kita teruskan sikit lagi. Je. Macam KAB Gold sendiri dia buat jual beli emas. Kalau kita nak menjana kewangan dengan emas, kita buatlah jual beli emas. Kita jual emas kita. Jadi macam mana nak dapat duit tu, tapi kena beli dengan harga rendah, jual dengan harga yang mahal lah. Macam KAB Gold pun dia melalui proses-prosesnya, start daripada gold nugget sehinggalah menjadi produk akhir yang dijual dengan harga pasaran yang mendatangkan keuntungan. Jadi kalau kita pun boleh, contoh kita ada emas, kita ada rare item, ataupun kita ada emas yang luar negara, tak ada di Malaysia, kita boleh jual dengan harga yang tinggi. Jadi itu adalah antara cabang-cabang untuk menghasilkan pendapatan kedua dengan emas. Dan yang terakhir, saya letak terakhir sebab apa? Ni adalah
pelabur emas. Pelabur emas ni adalah orang panggil kegilaan semua orang. Melabur. Melabur ni adalah perkataan yang semua orang trigger bila dia dengar emas. Dia tak fikir untuk simpan emas, dia fikir untuk melabur emas. Sebenarnya macam mana melabur emas ni? Betul, melabur emas ni adalah perkara yang paling dia kedua untung. Yang pertama untung ialah meniaga emas. Melabur emas kedua sebab dia melabur ni dia tidak berurus niaga jual dan beli. Dia beli dan tunggu harga naik. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya melabur emas. Dan ada orang dia fikir melabur emas ni mesti duit dia berkembang je. Jadi banyaklah mindset yang perlu dibetulkan dengan pelaburan emas ni. Ada orang dia beli emas 1 gram kecil. Dia beli sikit. Adakah menepati pelaburan emas? Ada orang dia beli 1 kilobar terus dan tunggu. Adakah menepati pelaburan emas yang sebenar? Sebenarnya kalau kita nak kira dari segi aspek pelaburan, emas pelaburan yang paling sesuai sekecilnya adalah 1 dinar setidaknya. Sebenarnya emas yang sesuai adalah 1 dinar setidaknya. Emas yang lebih kecil tu dia bukannya tak kata pelaburan, betul. Tapi dia kalau kita main dengan harga, kita masukkan dengan harga spread. Yang pertama spread, lepas tu kita campur pula dengan premium, dia jadi macam kurang sesuai, diistilahkan sebagai pelaburan. Apatah lagi emas barang kemas, memang tak sesuai dikatakan sebagai pelaburan emas. Jadi kalau kita tengok kenapa orang-orang yang melabur emas ni mesti dia beli yang besar-besar. Contoh orang yang mindset dia betul untuk melabur emas ni, dia akan usaha untuk dapat yang sebesar yang mungkinlah emas dalam simpanan. Melainkan dia dapatkan yang kecil-kecil tu untuk berniaga. Bila dia dapat keuntungan, dari keuntungan tu dia beranakkan duit dia. Jadi itu adalah cara-cara untuk mendapatkan keuntungan dengan emas. Cuma aspek pelaburan ni dia kritikal sikit sebab orang lain dia suka tengok duit dia beranak, jadi dia tak fikir sebagai simpan. Orang-orang kaya dia beli emas, dia tunggu. Dia bukan tunggu sebenarnya. Dia akan gunakan emas tu bila diperlukan sahaja. Okey, itu adalah itu topik pertama, siapa yang boleh buat duit dengan. Setakat tu ada soalan ataupun perlukan pencerahan sikit lagi ke sebelum saya teruskan dengan yang kedua? Ada soalan? InsyaAllah saya cuba jawablah. Pembeli emas ni tadi pembeli emas lama Cikgu Afiq? Pembeli emas tu adalah ada orang dia membeli emas rare design, ada orang membeli emas contoh red dot contohnya. Dia membeli emas, lepas tu dia jual semula. Okay, dia buat cara jual beli emas. Jual beli emas ni sebenarnya yang betul-betul membuat duit. Membuat duit emas. Betul. Pelabur emas. Okay. Boleh proceed ke Cikgu? Tak ada soalan ni? Ada. Kalau tak ada kita Hebat. teruskan kepada macam mana nak buat duit emas dengan buat duit dengan emas betul-betul dengan KAB Gold. InsyaAllah saya teruskanlah kalau tak ada apa-apa soalan. Okey, kita teruskan pada topik yang kedua, peluang yang KAB Gold sediakan. Tadi kita cerita cabang-cabang yang orang yang boleh buat duit dengan emas. Tapi kita tengok bersama KAB Gold, apa yang KAB Gold tawarkan? Sebab apa? Sebab KAB Gold ni satu syarikat emas. Adakah kita memerlukan tenaga seperti mana orang yang melombok emas? Adakah kita memerlukan idea? Adakah kita memerlukan kreativiti? Adakah kita memerlukan kira-kira yang sangat rumit? Jadi kita tengok apa peluang yang KAB Gold sediakan untuk orang-orang yang nak menjana wang, menjana duit. Orang panggil apa tadi? Apa tajuk tadi?
Menjana pendapatan kedua. Cikgu kedua Hafiz. dengan Cikgu Hafiz, sorry. Ada ni Encik Ghazali Kacak. Dia kata ada soalan. Okey. Cik Ghazali ni biasanya soalan dia kebat sikit. Okey, boleh baca. Mana soalannya? Chat ke? Dekat chat. Tapi tak ada soalan pun. Dia kata ada. Cik Ghazali. Soalannya kenapa syarikat Hello Gold tutup? Apa punca penutupan? Sebenarnya Hello Gold ni adalah syarikat yang patuh syariah antara pelopor simpanan emas dengan harga serendah RM1 kalau tak silap saya. Betul, RM1. Dia syariah, betul-betul patuh syariah. Memang tak ada ni lah, tak ada keraguannya. Cuma kenapa dia tutup? Sebenarnya punca tutup tu dia dah nyatakan sebab dia tak mampu bersaing. Dia tak mampu untuk bersaing dalam pasaran Malaysia dan Thailand ke apa. Tapi dia tutup sebab dia tak mampu bersaing. Lambakan syarikat emas lain menjadi pilihan, lebih dipilih berbanding Hello Gold. Jadi dia tak mampu bersaing. Mungkin kos operasinya lebih tinggi berbanding apa yang orang simpan dengan dia. Yang tu kita tak tahu. Jadi bila dia tak dapat bersaing tu, dia kata lebih baik tutup lah macam tu kot. Tapi dari segi operasinya sah dan patuh syariah. Betul. Terima kasih cikgu. Harap menjawab soalannya Encik Ghazali Kacak. Dia tulis Ghazali Kacak. Cik Ghazali manjung ni saya rasa. Okey. Teruskan. Okey, tadi kita cerita tentang mana nak tutup ni. Okey, tak apa. Kita cerita tentang apa yang KAB Gold boleh tawarkan untuk semua orang ramai, seluruh rakyat Malaysia, Brunei, Singapura. Macam mana nak menjana pendapatan kedua dengan KAB Gold. Yang mana KAB Gold sangat memudahkan orang ramai untuk membuat duit. Kita tak perlu mengeluarkan tenaga. Kita tak perlu buat kira-kira yang sangat rumit. Kita tak perlu simpan stok. Contohnya, yang ni saya ceritakan yang mana model bisnes yang KAB Gold tawarkan, yang KAB Gold jalankan adalah rujukan, referral. Yang mana kita hanya perlu ajak sahaja untuk orang bermuamalat dengan KAB Gold. Kalau kita dah bermuamalat dengan KAB Gold, kita ajak orang lain bermuamalat dengan KAB Gold menggunakan sistem referral. Kita bantu, kita bimbing orang lain untuk bermuamalat bersama-sama dengan KAB Gold. Jadinya benda tu mendatangkan duit, pendapatan untuk orang yang menggunakan model bisnes ni. KAB Gold memberi insentif, commission sebagai tanda terima kasih. Sebagai contoh macam saya lah. Saya dah bermuamalat dengan KAB Gold. Saya rasa bagus KAB Gold, cemerlang, bagus, patuh syariah dan menepati ciri-ciri semua yang saya inginkan. Jadi saya ajaklah orang ramai. Dan apabila saya mengajak orang ramai, saya gunakan referral. Setiap orang ada referral link. Kita ajak orang lain untuk bermuamalat bersama KAB Gold. Rasanya tak perlukan tenaga yang sangat banyak. Kita hanya buat, ajak, bimbing, ulang. Macam tu je. Emasnya emas dari KAB Gold. Sebenarnya banyak syarikat besar ternama yang menggunakan model bisnes referral ni. Contohlah kita tengok yang paling terkenal yang dekat dengan rakyat Malaysia ni Shopee, Lazada, AirAsia tak silap saya. Kalau siapa pernah tengok apa lagi tapi memang sangat banyak. Shopee, Lazada. Kalau tengok Shopee tu di mana-mana post Facebook, kita tengok ada SHO. Ada link Shopee tu biasanya tu adalah referral link dia. Bukan referral link profile dia, tapi referral link untuk produk-produk yang dipromote orang lain tu. Affiliate Shopee affiliate. Affiliate atau istilah lainnya affiliate. Banyak sebenarnya syarikat-syarikat yang besar menggunakan business model referral ni. Jadi mudah sebenarnya, tak perlu nak pergi melombong emas, tak perlu mencangkung duduk air untuk mendapatkan emas. Bawa kuali bawa kuali. Jadi benda macam
KAB Gold sediakan ni secara part time pun boleh, apatah lagi full time. Jadi di KAB Gold ada orang panggil pangkat lah, Gold Saver, Gold Advisor, Gold Manager, Gold Group Manager. Jadi empat ni adalah semuanya boleh buat duit dengan KAB Gold menggunakan sistem referral. Cumanya Gold Saver dia punya commission tu ditahan seketika sehinggalah dia menjadi Gold Advisor. Sebab apa? Nama pun Gold Saver, penyimpan emas. Jadi Gold Saver ni dia boleh upgrade secara percuma kepada Gold Advisor sebenarnya kalau menepati syarat-syarat. Sekejap lagi saya akan tunjuk. Jadi empat tangga ni boleh menjana kewangan secara mudah, secara santai, santai-santai. Menggunakan business model referral ni. Buat, ulang, bimbing, buat, ajak, bimbing dan ulang. Jadinya saya rasa setiap orang mampu untuk menjalankan bisnes semudah ini. Kalau kita tengok Shopee pun, kalau kita nak buat link Shopee pun mudah. Kita hanya sebarkan link, kita ajarkan orang nak log out, awak masukkan dalam kad, lepas tu awak pergi pada payment. Benda yang sama sebenarnya. Kalau kita dapat kuasai dengan Shopee, kita dapat kuasai juga dengan apa yang KAB Gold sediakan ni. Okey, kenapa perlu jadi wakil jualan KAB Gold? Okey, kenapa perlu jadi wakil jualan KAB Gold? Macam saya cakap tadi, Gold Advisor, Gold Manager, Gold Group Manager dan Gold Saver. Gold Saver belum lagi mendapat insentif, tapi dia boleh layak untuk jadi Gold Advisor, yang mana wakil jualan juga secara percuma apabila mencapai kriteria yang ditetapkanlah. Kalau dah jadi seorang wakil jualan, dia sebenarnya ada orang fikir wakil jualan ni nak kena meniaga emas lah pula, nak kena promote ke orang lah pula. Sebenarnya itu adalah pilihan masing-masing. Tapi andai kata kita dah grab title sebagai wakil jualan tu, ini adalah perkara-perkara yang kita dapat insentif atas setiap belian sendiri. Andai kata kita nak beli sendiri emas pun dapat insentif. Dia ibarat kita beli emas, KAB Gold bagi duit sikit, duit poket lah. Nombor 2, dapat insentif atas setiap belian pelanggan. Andai kata kita nak duit lebih, kita nak jana pendapatan yang lebih dengan KAB Gold, kita ajak orang lain. Dapat insentif setiap pelanggan yang buat belian dengan KAB Gold atas bantuan kita dapat insentif. Komisen yang diberi itu adalah atas tanda terima kasih dari KAB Gold. Yang ketiga, insentif atas setiap jualan semula. Andai kata kita memerlukan duit nak jual emas yang kita ada ataupun dah capai kita punya matlamat, kita nak menggunakan tunai, kita jual, kita akan dapat tunai. Tapi dalam masa yang sama, KAB Gold akan bagi top up lagi sikit insentif sebagai tanda terima kasih kerana menjual emas semula kepada KAB Gold. Sebenarnya dia adalah keuntungan dalam masa orang panggil sambil menyelam minum air. Bila kita alang-alang kita nak menyimpan emas, biarlah kita terus grab title wakil jualan tu. Kita dapat 3 insentif ni, walaupun kita tidak mengajak orang lain, kita dapat atas kita punya sendiri. Kita dapat belian sendiri, belian pelanggan, jualan semula. Benda ni sentiasa berjalan seumur hidup. Dealership ni kekal seumur hidup, yang mana tak determinate. Walaupun andai kata kita meninggal, dealership ni boleh diwariskan kepada waris. Contohlah kita ada pendapatan dengan KAB Gold, yang mana pendapatan bersama KAB Gold pendapatan pasif lah. Walaupun kita pejam mata tengah tidur pun, kita tengah tidur malam-malam pun, andai kata ada pelanggan kita buat belian, kita tetap dapat duit. Jadi benda tu menguntungkan lah. Kita sebenarnya hajat nak simpan emas je, tapi apalah salahnya kita ajak orang lain. Tak ada target sale yang perlu dikejar, tapi
Andai kata kita seorang yang bermatlamat, kita seorang yang mempunyai target, kita bolehlah letak target sendiri. Yang keenam, tak perlu simpan stok pun. KB Gold mudah. Sebab bisnes referral ni tak perlu pun nak pergi sana sampaikan emas pada orang lain apa semua, tak. Sebab semuanya diuruskan oleh KB Gold sendiri. Dan yang ketujuh, sistem yang mudah dengan bimbingan berterusan. Macam yang kita semua berada sekarang lah, kelas emas ni. Tak perlu bayar pun. Ni adalah salah satu bimbingan kepada wakil-wakil jualan atas inisiatif KB Gold untuk maju jaya, untuk tambah ilmu wakil jualan itu sendiri. Jadi sistem dah lah mudah. Senang nak buat belian, senang mudah macam mana. Jadi rugi kalau tak grab sambil-sambil tu jadi wakil jualan. Bimbingan berterusan tu atas inisiatif KB Gold sediakan dan kita sepatutnya grab. Andai kata kita nak maju terus, menjana pendapatan kedua dengan KB Gold dengan lebih tinggi lah. Nak menjana pendapatan yang lebih tinggi. Andai di zaman yang serba tinggi kos sara hidup ni, ada dua sahaja untuk kita survive, yang mana kita sama ada kita kurangkan perbelanjaan ataupun tambah pendapatan. Betul. Jadinya bila kita kurangkan perbelanjaan ni, kadang-kadang kita dah kat dah tak boleh pergi. Anak-anak kita tetap kena tambah pendapatan. Jadi ini adalah satu cara yang mana dengan jadi wakil jualan KB Gold ni kita dapat dua-dua. Kenapa dua-dua? Yang pertama, saya cerita. Andai kata kita simpan emas. Simpan emas sebenarnya kita dah kurangkan perbelanjaan kita sebenarnya secara tak langsung. Siapa yang simpan emas, dia akan sedar bahawa dia akan jadi cerdik sikit. Dah simpan emas, dia kurang sikit belanja benda-benda yang tak patut ni. Kurang sikit buka Shopee contohnya. Itu matlamat apa? Tujuan pertama dah berjaya, kurangkan perbelanjaan. Sebab apa? Sebab bila kita dah simpan emas, kita kurang rasa berduit. Rasa berduit tu bagus, tapi rasa banyak sangat duit tu tak bagus. Jadi kita dah kurangkan perbelanjaan. Kita dah allocate duit kita kepada emas. Dan yang kedua, secara tak langsung kita dapat tambah pendapatan kita. Bukannya dari segi duit tu. Emas tu sendiri adalah pendapatan kita sebenarnya untuk masa hadapan. Dua dalam satu. Dan apatah lagi andai kata kita seorang wakil jualan, kita dapat insentif. Kita guna pula sistem business referral ni, kita ajak orang lain. Kita dapat dua dalam satu apabila kita jadi wakil jualan KB Gold. Cikgu Afiq, kalau boleh tanya sikit kan? Boleh. Kalau Cikgu Afiq sendiri lah yang macam memang orang dah kenal kan. So first kali nak tanya, adakah penting untuk personal branding? Maksudnya kita kena bagi tahu kita ni jual emas. Perlu tak kita glamour dulu baru kita jual emas, ataupun kita jual emas dulu baru slow-slow kita glamour? Okay, itu yang pertama. Yang kedua nak tanya juga dengan Cikgu Afiq. Cikgu Afiq ada target ke siapa-siapa yang nak jadi klien Cikgu Afiq? Ke main bedal siapa? Maksudnya siapa pun lantar, yang penting kau jadi aku bagi je referral kat kau macam tu. Okey, soalan yang pertama tadi macam mana? Sebab ramai yang fikir kan macam mana nak start kan. Perlu tak kita brandkan diri yang kita famous kan? tu, branding. Okey, personal branding. Okey, dari segi analisis peribadi saya lah, dari segi pemerhatian, apa yang saya tengok, adakah perlu personal branding? Adakah perlu famous dulu baru berniaga? Adakah kita kena tunjuk bahawa kita berniaga emas? Ataupun kita berniaga lama-lama terkenal? Sebenarnya dua-dua kaedah ni bagus. Cuma cara yang lebih cepat adalah personal branding lah. Kita kena beritahu kita jual emas. Sebab apa? Ini kita bukan lagi berada di zaman dahulu lah, yang mana orang lain dia tak ada pilihan. Dia kena berniaga dulu baru orang kenal. Sebab kalau dia nak terkenal pun dia kena keluarkan kos. Dia kena bayar, contoh dia kena bayar surat khabar. Contoh nak buat satu page tu muka dia je punya perniagaan. Sebenarnya pada saya yang lebih penting adalah personal branding. Yang mana kalau kita tengok banyak dah sifu-sifu ataupun
cikgu-cikgu di luar sana dia mengajarkan zero cost marketing. Sebenarnya betul lah. Tak perlu keluarkan kos pun nak famous ni. Kadang-kadang orang pilih cara yang tak betul pun. Dia guna kaedah membodohkan diri sendiri untuk terkenal. Dan kita tengok sebenarnya benda tu berjaya. Kita tengok dia membodohkan diri sendiri, tapi bila dia dah terkenal, orang dah kecam-kecam, dia dah maki, dia dah terkenal satu Malaysia, dia buat produk sendiri. Nampak tak? Walaupun dalam masa bad marketing is still a good marketing. Pelik juga kan? Tapi itulah sebenarnya. Tapi itulah sebenarnya saya nak cerita, personal branding ni sangat penting. Yang memudahkan kelancaran kita untuk berbisnes sebenarnya. Daripada kita bisnes dululah baru terkenal. Benda tu boleh berkesan, tapi untuk zaman moden ni saya rasa personal branding tu adalah lebih utama lah. Yang soalan kedua, target klien. Target klien sebenarnya kalau pada saya sendiri secara umum, tapi yang lebih bagus adalah target klien. Sebenarnya dia bergantung kepada circle kita. Saya ambil contoh lah, andai kata kita seorang wakil jualan yang berada di Putrajaya, kita berada dikelilingi oleh circle-circle yang berduit contohnya. Mesti kita ada orang yang kita target. Orang yang kita target mestilah orang yang berduit. Tapi kalau kita circle kita, contoh kita sebagai suri rumah, kita berpada-pada dengan apa yang kita ada lah. Tapi sebaiknya kita mempunyai target. Yang mana contoh kita, kalau kita ada orang yang target kita, dia lebih mudah untuk kita bisnes sebenarnya. Contoh kita ada kawan seorang influencer. Bukan kita nak memperguna kan, tapi kita target dia tu lebih sikit daripada orang lain. Sebab apa? Influencer ni kadang-kadang anda kata dia nak promotekan kita ke, ataupun dia kita menggunakan khidmat kita dipromote pada orang lain ke. Influencer ni dia punya kuasa besar. Kuasa pengaruh dia besar. Sebab tu macam saya cakap tadi, soalan pertama tadi saya kata personal branding tu penting. Sama juga soalan kedua ni berkait juga sebenarnya. Kalau tak personal branding kita macam gunakan orang lain yang dah brandingkan diri sendiri. Itu sebenarnya yang penting sebenarnya. Kita gunakan target. Target tu lebih berkesan sebenarnya. Tapi andai kata circle kita adalah orang biasa-biasa tu, kita gunalah cara yang ada, kita ambillah yang mana ada dulu. Tapi andai kata tiba-tiba dalam masa tak terduga ada target. Contoh tiba-tiba dalam train contohnya duduk sebelah influencer berborak. Masa tu kita ceritalah. Kita jadikan dia target kita secara tiba-tiba lah. Tapi kalau circle kita macam tu, kita jalankan seperti biasalah. Target tu lebih utama lah. Okay, faham. Okey, kalau ada soalan lagi sebelum saya teruskan jam. Okey, boleh teruskan. Boleh teruskan cikgu. Okey, macam saya cakap tadi, jadi wakil jualan KB Gold ni sebenarnya tidak mengeluarkan kos apa-apa pun. Dan kita boleh menjalankan bisnes KB Gold secara santai-santai. Ni adalah kelebihan menjadi wakil jualan tu lah. Tadi saya cerita umum je. Macam mana dapat komisen, insentif, tanda terima kasih dari KB Gold kepada orang ramai yang menyebarkan, menggalakkan orang lain, mengajar, bimbing orang lain bermuamalat dengan KB Gold. Dari segi komisionnya, insentifnya, Gold Advisor KB Gold akan bagi 1%. 1.5% untuk Gold Manager, 2% untuk Gold Group Manager. Sebenarnya ada mungkinlah sesetengah orang fikir, untunglah GGM, kurang untunglah GA. Sebenarnya itu adalah tahap terima kasih KB Gold bagi untuk orang-orang yang GA, GM, GGM. Macam GGM ni dia sudah membuat belian yang lebih besar. Jadi KB Gold sangat berterima kasih. Jadi dibagi komisen lebih besar macam tu. Ataupun jualan dia sangat tinggi, dia ajak orang-orang sangat ramai bermuamalat dengan KB Gold. Jadi KB Gold bagi komisen 2%. Dan dealership ni
kekal sepanjang hayat, tidak perlu simpan stok sendiri, pasif dan boleh diwarisi. Tugasnya hanyalah belajar, amal dan sebar ilmu emas yang betul kepada orang ramai. Tak boleh lah kalau kita dah jadi wakil jualan, kita sebar ilmu tak betul. Macam contoh saya cerita tadi, dapat emas, pajak. Duit pajak tu beli emas lagi. Dah beli emas lagi tu pajak lagi. Yang tu antara ilmu yang tak betul lah. Jadi belajar, amal dan sebar serta bimbing orang lain. Itu sahaja dalam KB Gold ni mudah. Jadinya andai kata kita ada kewangan yang lebih, kita grab dulu untuk jadi wakil jualan. Kita galakkan orang-orang sekeliling kita untuk jadi wakil jualan. Sebenarnya simpan emas jadi go saver tu dah bagus. Tapi andai kata ada kekuatan kewangan, grab dahulu jadi wakil jualan. Sebab apa? Tak rugi apa-apa pun. Tak keluarkan duit apa pun. Cuma kena beli emas sejumlah yang ditetapkan sahaja. Bukannya ada duit hangus pun, tak ada. Dalam masa yang sama kita layak untuk mendapat insentif-insentif yang diceritakan ni lah. Setakat ni inilah insentifnya 1%, 1.5, 2.0. Alhamdulillah, insya-Allah sikit lagi mungkin ada khabar berita gembira, kita nantikan pengumuman dari CEO. InsyaAllah. Bakal soon. Hin. Okey. Okey, yang ni saya cerita sikit lah. Sebab kita hari ni cerita menjana pendapatan dengan KB Gold kan, kita kena cerita. Contoh pengiraan insentif. Kalaulah macam saya, Gold Advisor, insentif yang KB Gold bagi 1% sebagai Gold Advisor. Andai kata, kita cerita untuk belian sendiri je dulu. Andai kata saya beli RM284, saya beli 1 gram. Hari ni 283 kan, semalam 284. Bila selesai sahaja belian, KB Gold cakap, terima kasih. KB Gold pun kreditkan RM2.84 dalam sistem. Dalam sistem RM2.84. Sebab apa awak beli emas? Jadi KB Gold ucap terima kasih, ni awak punya insentif sebagai wakil jualan. Tapi emas tu, duit tu tak adalah dapat terus. Macam gaji lah, macam gaji tarikhnya 25 contoh. 25 hari bulan bermasuk. Tapi dalam KB Gold dalam tempoh 10 hari bulan ke 15 hari bulan akan dikreditkan ke bank yang kita tetapkan lah. Setengah orang dia tak suka, dia tak nak lah duit. Nanti dapat duit belanja. Dia nak jumlah tu terus di-convert kepada jumlah gram dalam uncap emas. Pun boleh, tak ada masalah. Ada soalan dulu dari Tuan Nur Hisham. boleh. Tuan Afiq, berkenaan circle kita, adakah kita perlu bekerja lebih keras atau skill itu penting? Contoh seperti saya adalah pekerja kilang, perlukah saya brandingkan diri? Okey, soalan yang baik. Alhamdulillah, sebenarnya apa sahaja pekerjaan kita, circle kita, itu dah ditetapkan, kita terimalah. Ada orang dia, kita bagi contoh lah, ada orang dia dah memang influencer, dia digunakan dengan suara yang sedap. Dia boleh berinteraksi dengan orang ramai di skrin. Itu kelebihan dia. Jadi andai kata kita ni, pekerjaan kita tak sama macam dia. Sebenarnya pekerjaan ni bukan limit sebenarnya, bukan limitasi. Tak sepatutnya jadi limit kita. Saya ambil contoh, Lokoh yang mana terkenal dalam TikTok. Yang apa orang panggil ni? Outdown ke tu orang yang tu? Sebenarnya kalau kita Kau tak tahu. Saya ni buruh ladang. Tapi dia circle dia, kalau kita tengok circle dia, mestilah pekerja buruh ladang juga kan. Tapi dia berjaya keluar dari circle tu. Sebenarnya banyak. Saya cerita sikit. Sebenarnya itu ada dari segi, kita tak boleh limitasikan kita punya potensi setakat itu sahaja. Contohnya, ada orang dia mahir dalam penulisan. Dia menulis di Facebook, dia menulis blog. Dengan cara itu dia boleh sampai kepada audiens yang lebih luas. Ada orang dia pandai buat video. Dia ada masa buat video. Dia buat video kreatif contohnya. Dia tunjuk emas. Contohlah, saya pun tak pandai sangat, idea tu ada. Tunjuk emas, tiba-tiba emas tu keluar peti, tiba-tiba emas tu jadi kilogram jadi 1 kilo. Contoh dia jenis kreatif. Dia boleh jadi video-video
Ada orang dia pandai bercakap. Contohnya dia seorang pensyarah. Dia bersyarah, dalam masa bersyarah tu diselit-selit sikit ke. Contoh fasal dia, ada orang kelebihan dia pada bercakap. Ada orang kelebihan dia pada skrin. Ada orang kelebihan dia pada bercakap pada video. Jadi benda tu, andai katalah kita tak tahulah benda sangat, kita gunalah orang, contoh kita tak tahu sangat dah, tulis tak reti, apa buat video tak reti semua. Sebenarnya ada je cara lain. Contohnya kita buat iklan, kita keluarkan duit. Kita buat iklan, contohnya buat tulis-tulis sikit, buat iklan. Ataupun dia nak power sikit, dia bayar orang lain buat iklan dalam bahasa Inggeris contohnya. Sebenarnya ada je cara kalau kita fikirkan. Jadi sebenarnya circle tu betul dah ditetapkan kodak dan kodak, tapi kita boleh keluar mencari circle yang baru, dan kita boleh orang panggil cari kaedah yang membuatkan kita keluar daripada situasi yang ada, circle yang sedia ada. Betul. It's a very good point lah, Sir Afiq. It's a very good point. Macam saya cakap tadi, low cost tu memang kalau ikutkan macam mana kerja ladang boleh terkenal satu Malaysia. Ada satu channel YouTube tu saya tahu, dia adalah pekerja getah ke sawit di Malaysia, orang Indonesia. Dia sangat terkenal di seluruh Indonesia. Dia sebab apa? Sebab setiap kali dia buat kerja tu, dia buat live tak silap saya. Sebenarnya ada je cara. Betul. Kalau kita buat donat pun, kita tengok apa, dekat kawasan saya ada seorang tu peniaga roti canai. Dia selalu buat video di TikTok contohnya. Dia buat live, tebal-tebal roti. Ramai orang kenal dia. Orang sekitar sini semua kenal dia. Contohnya. Jadi ada je caranya, cuma mungkin kita tak jumpa. Kita manfaatkan, kita tengok, fikir balik, pandai menulis. Guna penulisan. Kita pandai buat video, kita pandai bercakap, kita guna semua kemahiran-kemahiran yang kita ada. Sebenarnya ada caranya tu, ada saluran-saluran yang boleh kita guna. Boleh menjawab tak soalan? Boleh Tuan Syam? Okey. Okey, saya tambah sikit lagi macam tadi yang tentang insentif tadilah. Ada orang dia mempelekehkan sikit lah. Lah 1% je. Beli 284, dapat RM2.84 je. Oh, itu cerita seorang. Itu kita cakap itu baru satu belian. Lebih banyak belian. Contoh 284. Hari ni beli, esok beli, lusa beli, setiap hari beli, 30 hari beli. RM2.84 darab dengan 30 hari. Itulah jumlah kekerapan banyak. Jadi makin banyaklah. Dia orang panggil volume. Dan yang kedua, formulanya lebih besar jumlah belian, lebih besarlah jumlah insentif. Memang 1%. Tapi kalau kita mungkinlah tak mampu nak beli sekilo, tiba-tiba kita dapat customer beli sekilo, RM284,000. Contohlah, dia lebih rendah. Kata RM280,000. Secara tak langsung kita dapat RM2,800 dengan sekali orang tu beli. Contohnya. Memanglah bunyinya 1%. Sebenarnya benda tu luar jangkaan. Andai kata yang pertama, lebih banyak kekerapan dengan lebih besar jumlah tu bergabung berdua. Dahlah kita kerap beli, customer kerap beli. Lepas tu bergabung pula dengan jumlah belian tu besar. Beli 5 dinar, 10 dinar. Benda tu bergabung berdua. Walaupun 1% sebenarnya, cukup makan tu untuk sebulan tu rasanya boleh. Itulah kalau kita nak kira memanglah macam tu kan. Tapi itulah, jangan mempelekehkan walau 1%. Betul. Jadinya benda tu mendatang, kita bermuamalah dengan KIB Gold dan bantu bimbing orang lain, mengajak orang lain. Benda tu akan mendatang sendiri. Nak kata rezeki masing-masing tu, mana tahu tiba-tiba ada customer dari langit. Macam Tuan Sofian ada update tentang customer dari langit dulu. Sebab dia customer tu daftar sendiri dan cari dia. Tu kan dah customer dari langit. Tanpa ada apa-apa effort yang lebih, tiba-tiba di contact macam tu. Sebenarnya rezeki Allah dah tetapkan. Ada orang mungkin atas dasar kebaikan dia bagi makan kucing, contoh benda-benda tu bukan kuasa kita lah, luar bidang kuasa kita. Benda tu akan mendatang. Yang penting kita buat je. Kata Ustaz Khairul Anwar Basri,
konsisten, insya-Allah benda tu akan datang. Dia kalau yang saya belajar sepanjang 8 tahun dalam bidang emas ni, dia sebenarnya kalau sebagai wakil jualan dia macam ni, dia punya graf. Dia bukannya naik straight macam tu, macam ni. Bukan naik straight macam ni, dia macam ni. Dia sampai satu masa tu dia terus naik macam tu. Macam tu dia punya graf. Naik macam tu. Sebab apa? Bila sampai satu tahap, bila orang dah betul trust kita. Macam Ustaz Khairul Anwar Basri cakap, bisnes emas ni adalah bisnes trust. Sebab tu perlunya branding diri. Andai kata orang dah trust kita, mungkin sekarang ni kita cari customer sampai satu tahap, orang lain yang promote ke ni, beli ni, nanti dia tolong. Ni bagus ni contoh. Sampai satu tahap orang yang cari kita. Yang tu dari segi apa yang pengalaman saya dan orang-orang sekitar, orang-orang yang berjaya amalkanlah. InsyaAllah ada soalan ke? Ada soalan lagi? Tak ada. Sekejap, kalau kita buka, ada soalan daripada Ghazali Kacak ni. Saya Kalau cakap kita- soalan dari Ghazali ni dia hebat. Out of the box kan. Kalau kita buka syarikat emas sendiri, lepas ni adakah KAB akan terminate kita punya insentif macam mana? Macam mana tu buat pada dia? Soalan ni panas sikit. InsyaAllah sebenarnya memang panas, sangat panas lah. Saya jawab lah. Kalau kita buka syarikat sendiri, setakat ni polisi KAB Gold jelas dan terang. KAB Gold tidak menghalang mana-mana wakil jualan untuk berbisnes lain, berbisnes lain walaupun emas dari syarikat lain. Tapi kalau soalannya buka syarikat emas sendiri ni kena tanya CEO sendirilah. Saya takkan saya jawab pula kan. Tapi KAB Gold mengamalkan sikap terbuka. Kalau wakil jualannya nak bisnes benda lain pun tak ada masalah. Itu polisinya setakat ni. InsyaAllah so far tak ada isu lagi lah macam betul. Aiman ni, Nur Aiman Yusof, antara penerima anugerah pelayaran sebelum ni. Dia ada empire dia sendiri. Dia adalah CEO kepada YL Empire kan. So basically sekarang pun masih lagi siap kita bagi dia lagi anugerah pelayaran kan. So kalau kata nak marah kat dia ni, buka syarikat sendiri pula kan. So kita tak bagilah. Tapi so far alhamdulillah lah. Masih kita ada contoh dan sebenarnya kalau nak tahu setakat ni, kalau dekat KAB ni, salah satu sebab kenapa ramai yang tanya kan, kenapa susah sangat nak tukar introducer kan? Ada yang introducer tak aktif kan? So kenapa susah sangat nak tukar? It is because kita sangat menjaga hak setiap orang tu. Maksudnya bila dia dah daftar dengan orang ni, itu adalah hak dia. So sama juga dalam isu insentif ni, kita rasa buat masa ni saya merasakan bahawa syarikat terbuka lah. Maksudnya kita sangat menjaga hak setiap orang lah. Saya pula sibuk, minta maaf. Introducer saya pun tak aktif. Okey, Ada saya soalan lain? teruskan. Silakan cikgu. Okey, tadi kita cerita pasal insentif. Kita cerita pasal insentif je, baru cerita pasal insentif. Macam mana nak jana pendapatan kedua dengan emas. KAB Gold lah, kita khaskan. Sebenarnya itu baru insentif. Sebenarnya banyak lagi yang mendatang. Macam contohnya, ni 3 cabaran ni. 3 cabaran, bukan cabaran, 3 ganjaran yang KAB Gold sediakan ni. Andai kata mana-mana wakil jualan yang meletup ke babur, jadinya dia dapat capai sasaran yang ditetapkan oleh KAB Gold. Ada lagi ganjaran yang KAB Gold sediakan. Ada lagi. Contohnya cruise trip. Yang mana 5 orang dah melayakkan diri. Asian trip. Umrah. Yang paling besar lah. Yang mana kalau boleh semua orang usahakan. Mana syarikat nak bagi pergi umrah. Memanglah banyak sebenarnya. Tapi ini adalah ganjaran-ganjaran yang KAB Gold sediakan. Secara percuma. Secara tak langsung KAB Gold bagi. Mungkinlah pada awalnya kita niat saja-saja kan, tapi tak salah andai kata kita kejar, fokus untuk mendapatkan
apa yang terhidang. Dah terhidang, cuma kita tinggal nak suap je. Kita nak pergi ke sana dan suap masuk mulut je. Kita cerita pasal insentif tapi kita tak cerita pasal syarat wakil jualan. Sebenarnya kalau kita cerita pasal syarat wakil jualan ni tak rumit pun. Ni syarat wakil jualan sepanjang tahun lah. Nak jadi Gold Advisor 50 gram ataupun 100 orang pelanggan dengan belian 3 bulan. Macam saya cakap tadi, Gold Saver. Mana-mana Gold Saver yang dia katalah, oh saya tak mempunyai kekuatan kewangan untuk buat belian jadi Gold Advisor. Sebenarnya ada cara free, boleh jadi Gold Advisor. Boleh jadi Gold Advisor. Ajak orang ramai, sejumlah 100 orang pelanggan dengan belian dalam tempoh 3 bulan. KB Gold dengan senang hatinya memberikan title Gold Advisor secara percuma. Begitulah juga macam tu juga dengan Gold Manager, Gold Group Manager. Ni adalah syarat sepanjang tahun lah. Benda ni berjalan sepanjang tahun. Tapi setiap bulan pun KB Gold ada bagi promosi yang tertentu. Contoh macam promosi bulan 2, sekarang bulan 2. Ni syarat lebih rendah, 35 gram, 50 gram, 120 gram. Macam tadi kan tinggi 50 gram untuk jadi Gold Advisor. Untuk bulan 2 ni rendah, iaitu 35 gram sahaja untuk jadi Gold Advisor. Tapi andai kata itu bulan-bulanan, sebenarnya ada lagi tawaran yang lebih baik. Macam contoh promosi masa ke semasa. Macam sebelum ni ada promosi wakil jualan Rahmah. Nak jadi Gold Advisor 4,900 something ataupun 18 gram. Kan lebih rendah tu. 18 gram, 10 gram yang sebelum ni. Layak jadi Gold Advisor. Tapi benda ni dah berlalu lah kita cerita. Sebenarnya ada tawaran yang terhad masa tertentu. Promosi 1, promosi 3. Dan berita gembira hari ni pun ada tawaran yang lebih baik hari ni. Promo hari ni 22 Februari 2023. Hari ni sahaja kan, teacher kan? Sampai esok 23, sampai pukul 11.59 malam esok. Ini adalah promosi hari ni, 12 gram je. Sepanjang penubuhan KB Gold, tawaran paling rendah adalah 8 gram kan? Pernah. 8 gram. Kira 12 gram ni antara yang terendah. Jadi betul. Rasanya rugilah kalau tak grab. Andai kata ada kekuatan kewangan. Sebenarnya rugi apa pun, keluarkan duit, beli emas sejumlah 12 gram. Bukannya bayar pada KB Gold, tak ada dah duit. Kita hanya beli dapat emas dan emas tu milik kita. Secara automatik dapat title Gold Advisor, Gold Manager, Gold Group Manager. Dan benda tu melayakkan diri kita untuk mendapatkan insentif tu sepanjang hayat. Jadi anda kata ada kemampuan, kekuatan kewangan, ambillah promosi yang ada. Secara tak langsung, secara automatik boleh menjana kewangan dengan KB Gold, menjana pendapatan kedua dengan KB Gold. Sebelum tu ada soalan dekat promo ni? Ataupun yang sebelum-sebelum ni ke, yang berkaitan ke? Sebenarnya kalau boleh, ambillah tawaran ni. Cerita dengan semua orang, ambillah tawaran ni. Tak perlu mendulang emas, tak perlu melombong emas, tak perlu nak pergi buat jual beli emas kat luar. Sebenarnya jual beli emas kat luar tu pun menambahkan juga pendapatan kita, tapi ini adalah cara bisnes yang KB Gold tawarkan untuk semualah. War-warkan kepada semua untuk mengambil promosi yang ada secara layak untuk dapat insentif seumur hidup. Saya buka lah, anda kata ada soalan. Okey, ada soalan tak? Macam mana status GA akan bertukar selepas kita membeli 12 gram untuk tempoh promosi ini? Okey, soalan yang baik dari Tuan Muhammad Irfan. Macam mana kita dah beli 12 gram? Macam mana nak tukar status?
mudah sahaja boleh message kepada office. Boleh message kepada office pada poster tu pun ada nombor WhatsApp. Ataupun boleh minta bantuan ataupun message pada introducer. Senang. Introducer kita pasti membantu. Di KAB Gold bimbingan kepada introducer tu lebih mudah. Sebab apa? Introducer tu dia lebih faham selok belok sistem. Nanti dia akan ajarkan semua perkara, apa yang step seterusnya. Kadang-kadang introducer tu aktif. Cuma dia terlepas pandang. Dia ada grup sendiri nak masukkan dalam grup wakil jualan. Cuba cek dengan introducer. Introducer. Betul. Ada soalan daripada Fatih Syamsuddin. Ya. Cikgu Afiq, andai kata kita memang zero ilmu emas tapi nak cuba untuk bina passive income dengan KAB Gold, apa langkah pertama yang perlu kita buat? Okey, andai kata kita zero ilmu emas tapi nak cuba untuk bina passive income dengan KAB Gold, apa langkah pertama yang perlu kita buat? Soalan yang baik. Kalau kita zero ilmu emas, yang pertama kena banyak ilmu lah, tambah ilmu. Buku-buku emas tu beli, tapi kos lah kan. Sebenarnya banyak ilmu emas. Banyak ilmu emas. Okey, banyak ilmu emas yang dikongsikan oleh dealer-dealer wakil jualan, sama ada di Telegram, di Facebook. Sebenarnya kalau kita search, banyak ilmu emas yang dikongsikan secara percuma. Apatah lagi di Telegram sebenarnya. Tidak terhad kepada grup Telegram wakil jualan KAB Gold sahaja. Syarikat emas pun ramai yang menyampaikan berkongsi ilmu emas ni secara percuma. Yang penting ada internet sahaja. Okey, yang pertama kena cari ilmu emas dululah. Kena cari ilmu emas. Yang kedua kena ajaklah orang lain, kena fahami selok-belok macam mana nak buat belian, macam mana nak apa beza antara uncak emas, belian terus, semua tentang sistem itu sahaja kita kena tahu. Tapi kalau kita tak tahu, kita masih ada ruang untuk bertanya dengan introducer. Jadi bila kita dah tahu semua tu, benda tu akan lancar je. Mungkinlah kalau kita kata kita tak tahu, pertama kali kita tak tahu, tapi bila kita dah tanya dengan orang lain, kita dapat kali kedua soalan yang sama, kita dah tahu. Dalam masa yang sama juga kita kena rajin masuk kelas. Sebenarnya lagi pun bukannya kena bayar pun masuk kelas, ataupun kita sibukkan diri kita di sekeliling orang-orang yang banyak ilmu emas. Kita masuk grup. Sebenarnya kadang-kadang dia orang tu sembang santai je. Oh ya ke 1 dinar ni oh ya ke 91.6 tu adalah peratus untuk emas barang kemas? Oh ya ke emas 999 ni lembut? Kadang-kadang dalam sembang-sembang harian tu ada input-input yang berguna untuk kita. Kita sibukkan dan kita kelilingkan sekitar kita dengan orang-orang yang berilmu tentang emas. Itulah. Itu dari segi langkah pertama yang perlu kita buat. Dan dalam masa yang sama kita cuba brandingkan diri sendirilah. Kadang-kadang kita belajar ilmu macam mana nak branding di Facebook, Instagram, TikTok, semua tu lain-lain. Kalau kita tengok sifu-sifu dia pun lain-lain. Saya pernah masuk 2-3 kelas. Benda yang berbeza, andai kata platform tu berbeza. Harap menjawab soalan lah. Okey cikgu, saya ambil soalan terakhir sebab kita pun dah pukul 10 dah. Kita ambil soalan terakhir, macam mana cikgu dapat klien selain daripada posting di media sosial? Okey, macam mana cikgu dapat klien selain posting di media sosial? Sebenarnya klien-klien ni yang pertama adalah kita kalau tengok pada mana-mana bisnes pun, yang pertama kita akan pergi pada inner circle. Inner circle ni orang sekeliling kita, sama ada adik-beradik, family, saudara mara, kawan-kawan setempat sekerja. Dan sampai satu tahap inner circle kita pun mungkin dah habis. Kita kena keluar. Lainlah kalau kita ni influencer. Kalau kita ni influencer, kita makan Maggi pun orang tanya Maggi apa? Maggi apa tu? Orang akan beli Maggi tu. Jadinya andai kata kita ada kelebihan dari segi pengaruh
kita boleh gunakan. Tapi anda kata kita bukan siapa-siapa, kita mulalah bina pengaruh dari sekarang. Macam mana dapat klien selain posting-posting di media sosial, itulah ada orang dia suka cara old school, dia gunakan flyers. Tapi kalau nak tak nak, kita cubalah gunakan peralatan peranti-peranti moden yang ada. Sebab apa? Di situ adalah banyaknya ikan-ikan di lautan berbanding kita guna cara old school. Tak salah, tapi untuk kita cepat, kena ikut arus kemodenan lah. Itu sahajalah. Harap sampailah menjawab soalan lah. Okey, cikgu ada lagi slide lagi? Okey, saya tutup slide dengan satu kata dari CEO Ustaz Khairul Anwar Basri. Jika kita tak ada duit tapi kita ada ilmu, duit itu akan datang. Jika ada duit tapi tak ada ilmu, ada duit saja, duit itu akan habis. Jika kita ada duit dan ada ilmu, insya-Allah duit itu sentiasa akan bertambah. Jadi renung-renunglah kata-kata ni. Nah, saya bersetuju sepenuhnya lah. Kalau tak ada ilmu, tak ada duit, ada ilmu, duit akan datang. Ada duit, tak ada ilmu, duit akan habis. Jika ada duit dan ada ilmu, duit akan bertambah dan beranak-ranak. InsyaAllah. Okay, thank you so much. Thank you so much Cikgu Afiq. Sebenarnya saya diminta untuk mengulang-ulangkan promosi-promosi yang ada dekat KB Gold ni. Saya ulang balik ya, selain daripada promosi yang Cikgu Afiq cakap tadi, saya cakap laju-laju tau. Selain daripada promosi yang Cikgu Afiq cakap tadi 12 gram, sebenarnya promotion tu sempena 22 hari bulan 2 iaitu tarikh hari ni kan. So pertamanya kita ada 12 gram untuk Gold Advisor, 32 gram untuk Gold Manager dan 92 gram untuk Gold Group Manager. Seterusnya masih ada lagi 3 tawaran yang masih diteruskan, iaitu cabaran 100 gram di mana 25 pelanggan pertama yang beli 100 gram emas dalam satu resit akan berpeluang menyertai cabutan bertuah tiket pelayaran. So seterusnya kita ada cabaran Gold Saver mencari Gold Saver, mana-mana Gold Saver yang berjaya mendaftarkan 25 orang Gold Saver baru beserta belian 1 gram setiap seorang layak untuk upgrade menjadi Gold Advisor dan mendapat hadiah 0.25 gram macam emas. Ni untuk Gold Saver yang belum naik lagi. So belum ada kekuatan kewangan, boleh grab promotion ni. Seterusnya kita ada cabaran rekod video paling menarik dan kreatif. Yang ni sesuai untuk generasi kita lah, generasi TikToker kan. Generasi TikToker. So tapi macam Cikgu Afiq cakap tadi, dia kata kita tak boleh limitkan diri kita dengan sekadar pekerjaan kita, because we have a lot of skill yang belum kita explore. Jadikan mungkin cabaran rekod video paling menarik dan kreatif ni boleh jadi salah satu daripada kita punya sumber pendapatan jugalah. Okay, dan seterusnya kita ada promosi convert RM to GM. Maksudnya convert RM to GM Gram. Convert duit kepada uncang emas. Okay. So GM, yes, convert RM to GM, gram. Okay, so promotion ni di mana kalau korang buat pembelian serendah 0.25 gram setiap bulan pun selama 3 bulan, korang boleh mendapat cabutan bertuah 0.5 gram emas. So ni antara tawaran-tawaran yang kita ada di KB Gold, dan sebenarnya KB Gold ni antara company yang paling banyak tawaran lah, kita rasa boleh kata setiap bulan sentiasa ada promotion-promotion yang dilakukan. So terima kasih sekali lagi Cikgu Afiq. Saya laju sangat ni sebab kita dah nak habis masa. Saya tak nak jadi orang yang tidak menepati masa. So saya nak minta tolong lagi satu, boleh tak? Untuk akhirnya sebelum kita tutup ni, semua orang boleh buka kamera tak? Kita tangkap gambar ramai-ramai.